Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memulakan kuliah maghrib kita malam ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati dan berkati perhimpunan dan perjumpaan kita pada malam ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwanal muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Taala masih lagi memberi ruang dan peluang pada kita untuk sama-sama memakmurkan masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Kerana selalu saya menyebut di mukaddimah kuliah-kuliah saya melontarkan supaya kita hayati betul-betul masjid-masjid ni adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Pegawai-pegawai masjid, jawatan kuasa masjid, tok imam, tok bilal, tok syekh, pengurusan masjid adalah orang yang tolong mengurus rumah Allah. Bukan milik mereka. Jangan tukar. Sebab itu Allah Ta'ala bagi pahala banyak kepada orang yang tolong mengurus rumah dia. Allah Ta'ala bagi pahala banyak kepada orang jadi tok imam. Rahmat mula-mula turun ketika kita berada di masjid. Tok imam lah. Pasal dia yang mengepalai segala gerak kerja di masjid. Khususnya ibadat. Allah Ta'ala bagi pahala banyak pada orang jadi Bilal, muazzin. Dia menggerakkan hati-hati manusia supaya ingat bahawasanya sudah masuk waktu. Dan di waktu ini untuk kita semua pakat sujud dan rukuk pada Allah Ta'ala. Orang jadi siap, orang jadi tok noja, Allah Ta'ala bagi pahala besar tau. Walaupun di kaca mata masyarakat kita, orang jadi noja, jadi tok siap ni, kalau orang kampung kata agak low kelas lah jawatan. Tapi rupa-rupanya tiap-tiap hari dia mengutip mas kahwin bidadari. Kalau orang tahu, orang berebut, tak ada cicak berok pasal. Debu tak ada jatuh. Sebab dalam kitab Jauhal Marhub wa min Bahatil Qulub, dalam bab fi fadilatil masajid, disebut orang yang menyapu debu-debu dalam masjid. Dan debu-debu itu adalah merupakan mas kahwin untuk bidadari. Maknanya dia nak minat dengan bidadari. Tak kira dia duduk luar daripada syurga. Tentu dalam syurga lah. Orang yang menyalakan pelita dalam masjid. Dalam kitab tua tu dia kata, menyalakan pelita, Allah Ta'ala akan menerangi mereka di dalam kubur nanti. Nak royaknya muslimin muslimat, pahala besar jadi tok siap. 3 rangkaian ni memang Allah Ta'ala bagi pahala hebat.
Allah Ta'ala bagi pahala besar kepada orang yang jadi jawatan kuasa masjid. Tak adalah jawatan kuasa yang paling mulia sekali di sisi Allah di atas dunia ni adalah jawatan kuasa masjid. Kerana mereka setiap saat dan waktu memikirkan bagaimana untuk membangun dan memakmurkan rumah Allah, masjid. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Walaupun sebesar zarah, apa yang ada kebajikan dalam hati dan fikiranmu, aku akan beri pahala. Daripada satu soh nak jadi dua, dua jadi empat jadi lapan. Semua bercita-cita jawatan kuasa ni. Kalau boleh seluruh anak mungkin sekitar ni berjemaah di masjid, sujud dan rukuk kepada Allah. Kerja kecil ke tuan-tuan? Kerja kecil ke? Memikirkan bagaimana untuk manusia sujud dan rukuk kepada Allah. Memikirkan bagaimana supaya manusia mari menjadi duyufullah, duyufur rahman. Memikirkan bagaimana supaya manusia berada di raudhatun min riyadil jannah, satu taman daripada taman-taman syurga, iaitu majlis ilmu. Seperti malam ni, import daripada Kelantan lah, diterbangkan khas, bukan Air Asia, emas tuan-tuan. Tak naik Air Asia, hebat. Dan nama ucapkan ribuan terima kasih dunia di akhirat kepada pengurusan masjid ni, kerana mencipta sejarah hamba mari berkuliah, bertausiah, bertazkirah, ceramah di bumi bapa hamba yang tercinta. Arwah ayah hamba orang Rembau, Podeh Cengkau. Hamba reti 3 butir tu ya, pahal lain tak reti dah. Jangan tanya lebih pada tu lagi. Sebab orang mak hamba, arwah mak hamba orang Kelantan. Arwah ayah hamba dulu dia polis merantau. Hamba ada keluarga sini. Tapi oleh kerana dari masa ke semasa, itulah manusia di zaman mutakhir ini, ukhuwah persaudaraan koh jauh. Bukan balah. You know balah? Faham sini? Tapi oleh kerana tidak pergi mari begitu, gitulah keadaan. Tapi kalau macam mana pun, nama ada kakak hamba yang kahwin sepupu ada di Ampangan. Sebab arwah pak saudara hamba ialah Imam Bidin di Masjid Ampangan. Jadi hamba nak ucap terima kasih banyak pada pengurusan masjid. Hari ini dalam sejarah hamba mari ceramah di negeri arwah ayah hamba yang kembali ke rahmatullah di Makkatul Mukarramah, dikebumikan di sana. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak mari ke masjid tadi. Secara urus, secara adatnya kita mandi. Hamba pun mandi, tuan-tuan dan puan-puan pun mandi. Kerana kita tahu kita nak mari masjid, sewajibnya kita menyucikan tubuh badan kita daripada kekotoran najis zahir dan batin. Kita mandi. Kita nak mandi banyak mana, nak mandi pesing mana, nak mandi dengan telaga, kolah, air pahit, air hujan, apa sahaja kita nak mandi. Tetapi waktu kita mandi, kita terfikir dan terbayang tak? Kita sedang menanti satu saat orang yang akan memandikan kita. Fikir tak kita? Tak terlintas langsung. Kita tak mari sikit pun sebesar zahrah. Sebesar zahrah dalam hati dan fikiran kita. Ketika kita mandi itu, kita sedang menanti satu saat orang yang akan memandikan aku. Mandi semandi-mandi. Nampak?
Dan saat yang kita nanti-nanti ini muslimin muslimat, hari ini kita bolehlah nak mandi pesing mana, banyak mana, lagu mana, style, silakan. Dan kita sedang menanti satu saat orang memandikan kita. Tak ada pilihan lain. Sebagaimana yang kita tengok, yang biasa dilakukan, diuruskan oleh orang yang mengurus memandikan mayat. Kita duduk sini di negara kita, negeri kita. Kita bolehlah terbayang ada 3 jenis air mandi. Cukup halus manis orang memandikan kita. Tetapi muslimin muslimat belum tentu lagi. Belum tentu lagi orang memandikan kita dalam keadaan demikian. Allah Ta'ala saja yang mentahwi. Sebab itu selalu kita berdoa husnul khatimah. Di antara penanda husnul khatimah, mayatmu akan diurus dengan sebaik mungkin. Secomel lote. Dari segi pengurusannya A sampai Z. Syukur alhamdulillah. Sesudah kita mandi muslimin muslimat, kita pakai pakaian sendiri. Ambo pakai sendiri, tuan-tuan pakai sendiri, orang rumah kita pun pakai sendiri. Tak ada orang yang memakaikan pakaian kita. Dan kita boleh nak pilih pakai apa. Nak pakai jubah, baju Melayu, kurta, asalkan menutupi aurat. Warna kita boleh pilih warna apa, seperti yang ada dalam masjid. Warna-warni. Tak terletaklah dalam fikiran dan hati kita, kita sedang menanti satu saat orang yang akan memakaikan kita. Dan di waktu itu terpulang pada dia lah. Dia nak pakai lagu mana kita. Pada urufnya 5 helai 7 helai, tetapi belum tentu lagi. Itu pada adat. Tetapi belum tentu lagi kita 5 helai ke 7 helai. Hari ni kita boleh pilih nak butang kat mana. Orang Kelantan panggil kacing. Nak kacing mana, nak butang mana. Depan, belakang, kiri, kanan. Bila dia orang tolong pakaikan kita, butangnya 2 sahaja. Di kepala 1, di kaki 1. Dan warnanya tidak ada pilihan lain. Pada uruf dan adatnya ialah warna putih. Kita sedang menanti saat itu muslimin muslimat. Di waktu Siti Khadijah hendak menghembuskan nafas terakhir. Ketika Siti Khadijah nak mati, dia menyatakan kepada anak dia Siti Fatimah. Dia kata, wahai anakku, tolonglah kabarkan kepada Rasulullah, biar dia kapankan aku ini dengan kain sarbannya. Kain serban Rasulullah. Siti Fatimah berwayak ke Rasulullah. Ya Rasulullah, mau pesan, kalau dia mati, dia suruh Rasulullah kapankan dia dengan kain serban Rasul. Rasulullah tak boleh nak tahan, tuan-tuan. Menitik air mata Rasulullah. Kerana Rasulullah mengenangkan manusia yang kaya raya. Tak ada orang tak kenal Siti Khadijah dengan harta, dengan apa yang dia miliki. Sehingga ke saat terakhir hayatnya, habis harta kerana untuk fi sabilillah, untuk menegakkan kalimah Allah. Siapa merayu di saat akhir nak kapankan dengan kain serban, Rasulullah tak boleh nak. Sayu hati Rasulullah.
Langsung Rasulullah royak ke Siti Fatimah. Meroyaklah ke makmum tu. Tak usah bimbang dah, tak usah pusing dah. Allah Ta'ala telah menyediakan kapan daripada syurga. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sedang menanti saat orang yang akan memakaikan kita. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Dia siapa saat ketika dia tidak akan terlewat walaupun satu saat, dan dia tak akan percepat walaupun satu saat. Ingat muslimin muslimat, kita berada di ambang kematian. Orang putih kata anytime. Bila-bila masa sahaja. Allah Ta'ala panjangkan umur kita ini bukan kerana kita tidak ada penyakit 3 serangkai. Allah Ta'ala panjangkan umur kita bukan kerana kita jaga kesihatan. Allah Ta'ala panjangkan umur kita bukan kerana kita makan obat, ikut disiplin, ikut peraturan. Allah Ta'ala panjangkan umur kita bukan kerana kita riyadhah tiap-tiap pagi, kayuh basikal 35 km sepagi. Allah Ta'ala panjangkan umur kita bukan kerana pergi cek dengan doktor selalu. Dan kita panjang umur bukan kerana kita ada doktor pakar. Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Allah Ta'ala masih lagi memberi ruang dan peluang supaya kita beristighfar dan bertaubat. Sebab itu Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Allah Ta'ala masih nak beri ruang dan peluang pada kita supaya kita beristighfar dan bertaubat. Allah Ta'ala kesian kita kerana kita dosa banyak, muslimin muslimat. Allah Ta'ala tak nak matikan kita dalam keadaan kita banyak dosa. Allah Ta'ala tak nak bubuh kita dalam neraka. Sebab itu Allah Ta'ala panjangkan umur kita supaya kita beristighfar dan bertaubat. Kalau boleh Allah Ta'ala nak seru nama kita semua. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa yang tenang. Kalau boleh Allah Ta'ala nak suruh kita dengan seruan demikian. Jiwa yang tenang. Langsung Allah Ta'ala kata, kalau mu nak suruh aku seru dengan panggilan jiwa yang tenang, ala bisikrillah tatmainul qulub. Tak ada jalan dan cara lain kecuali mu kena banyak menyati aku. Mu kena banyak ingat kat aku. Setiap masa, detik dan waktu mu kena ingat kat aku. Sehingga waktu mu mandi pun mu ingat. Mu terbayang menanti saat orang yang akan memandikanmu. Waktu mu pakai pakaian yang begitu branded, jenama, comel, loteng, tapi dalam masa sama mu sedang memikirkan juga, walaupun sebesar seharah, sekilas ingatan, satu masa nanti aku sedang menanti orang yang akan memakaikan aku. Alhamdulillah, sudah kita pakai pakaian muslimin muslimat. Kita boleh berjalan sendiri mari ke masjid. Sama ada naik kereta, motor atau apa-apa saja. Terfikir dan terbayang tak kita? Kita sedang menanti satu saat orang yang akan memperjalankan kita. Di waktu orang memperjalankan kita, jangan kita terfikir van jenazah yang ada di masjid ni sebagai kenderaan terakhir kita. Belum tentu lagi tuan-tuan. Ada satu masjid Jeput ambo ceramah,
Dalam masa yang sama dia nak minta sumbangan kutipan kerana nak beli van jenazah baru. Ambo dipahamkan oleh jawatan kuasa tu, kerana van jenazah yang ada tu 2 kali mati dah. Bawa mayat. Start hidup pun bawa mayat. Mayat tu memang mati dah. Van tu pula mati. Mojo driver tu hidup lagi. Tak hidup. Ngesah kali, usung lagi. Kita ingat ke kenderaan terakhir kita van jenazah. Rupanya ada. Usungan itu. Kerana 2 kali dah dia kata. Sebab itu kita buat ceramah mana dia kata kita minta sumbangan nak beli van jenazah baru. Share kau mayat. Tergendala. Syukur Alhamdulillah kita boleh berjalan sendiri mari sini. Dan kita sudah menanti suatu saat orang yang akan memperjalankan kita. Sampai di masjid kita boleh semaya sendiri. Kita semaya sendiri, kita nak semaya sudut mana? Sebelah sana, sebelah sini, depan ni, belakang, pilih. Dan kita sedang menanti satu saat orang yang akan menyembahyangkan kita. Tidak ada pilihan. Confirm duduk depan tu imam. Tak pernah sejarah orang semaya mayat duduk belakang, kita duduk depan. Kau sini tak tahulah, pernah. Inilah yang Nabi kata, orang yang cerdik ialah orang yang banyak mengingati mati. Setiap benda yang dia lakukan, setiap benda yang dia bercakap, setiap benda yang dia berfikir, mesti di dalam itu ada unsur-unsur mengingati kematian. Inilah manusia cerdik. Bila ada ciri-ciri unsur mengingati kematian, sudah tentu dia akan berwaspada. Dalam gerak kerjanya, dalam dia cari harta, cari rezeki, dalam dia berkeluarga, dia bermasyarakat, atau apa-apa sahaja gerak kerja dia dalam kehidupan, dalam berwaspada supaya takut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang cerdik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah taala. Saya dipahamkan kuliah kita malam ni nak fokus supaya kita sama-sama muhasabah. Adakah kehidupan kita ini berkat ke tak? Dalam keberkatan ke tak? Ambo tengok ambo, muslimin muslimat tengok diri masing-masing. Ulama menggariskan, kalau mu nak tahulah kehidupanmu tu penuh dengan keberkatan, umurmu penuh dengan keberkatan, harta yang kamu cari daripada pagi sampai gelap, daripada muda sampai tua itu berkat ke tak? Yang pertama sekali, yang pertama ulama kata, mu dekat dengan Allah. Muka dekat dengan Allah. Kalau muka jauh dengan Allah, cek rezeki tak berkat, cek umurmu tidak berkat, cek kehidupanmu tidak berkat. Nampak? Nak tahu hidupmu ni, hartamu, umurmu, segala-galanya kehidupanmu ni berkat ke tak? Muka dekat dengan Allah. Kalau muka jauh daripada jemaah, jauh daripada Al-Quran, jauh daripada zikrullah, jauh daripada mari masjid, jauh daripada kuliah agama, celah tu tidak ada keberkatan. Mudah ya tuan-tuan. Menandakan kehidupanmu dalam kelalaian.
menandakan harta bendamu itu dalam kelalaian, menandakan segala yang kamu miliki itu adalah melalaikan kamu. Tapi bila mu mendapat keberkatan daripada Allah Ta'ala, kau tua kau nak mari masjid, kau tua kau nak jemaah, kau tua kau nak dengar orang mengajar, kau tua kau nak baca Quran, kau tua kau nak semayang, kau tua kau nak berzikir, kau tua kau nak sedekah, kau tua kau nak buat benda-benda nawafil, benda-benda sunat. Itu petanda berkat hidup. Nilai diri masing-masing dengan usia supaya hamba dan usia supaya yang ada depan hamba ni. Adakah aku sekarang ni menjurus ke arah suka buat ibadah ataupun masih lagi lara dengan kehidupan? Betul ya? Nilai diri masing-masing. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq. Kita minta dengan Allah Ta'ala supaya Tuhan bagi rezeki yang berkat. Minta maaf muslimin muslimat, kita bertukar antara rezeki yang halal dengan rezeki yang berkat. Rezeki yang berkat otomatik halal. Tetapi rezeki yang halal belum tentu lagi berkat. Yang tukar dua tu. Sebab tu kita minta dengan Allah Ta'ala rezeki yang berkat. Bila berkat otomatik halal. Tapi rezeki yang halal belum tentu lagi. Minta maaf saya contohkan. Orang kerja jalan, baik ke jalan. Panah tak tu satu hal. Panah matahari atas kepala pukul 1 tengah hari. Tok Mando ada sebelah kerja. Tak menipu sikit pun. Berpeluh. Sama kala dengan tak. Nak kata tak halal. Dia kerja dengan tulai pak kerak dia. Memerah keringat. Tak halal. Halal tuan-tuan. Tapi berkat ke tak? Zuhur semaya ke tak? Asar semaya ke tak? Maghrib Isya semaya ke tak? Subuh semaya ke tak? Nampak? Ini apa contoh orang kerja jalan. Kias sendiri ya. Kita pergi kerja di pejabat. Pagi-pagi lagi kita turun dah. Kadang-kadang sebelum subuh lagi kita turun. Kita jaga panskap kita. Supaya jangan melangkah sampai pukul 8. Takut panskap kita merah. Kerja is okay, bagus. Anugerah petugas cemerlang tiap-tiap bulan. Pukul 5, 10, 5.30, pukul 6 petang baru balik. Extra time semacam. Zuhur mu zuhur. Subuh tak ada sembahyang ke tak? Maghrib Isya mu sembahyang ke tak? Nampak? Halal. Tapi tidak berkat. Patutmu kau dekat dengan Allah, kau dekat dengan Allah, kau dekat, kau nak ibadat, kau nak ibadat, kau nak ibadat, kau nak ibadat. Nida. Bila aku bagi nikmat kepadamu, bagi rezeki kepadamu, mu kau jauh daripada aku. Macam mana kehidupanmu nak berkat? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Satu kajian rambang dibuat di Malaysia. Termasuk Dr. Fadilah Kamsah.
80% orang Melayu Islam di Malaysia tak semaya, tuan-tuan. Bukan angka kecil. Maknanya, kalau 100 orang, 80 tak semaya, 20 semaya. Yang 20 tu belum lagi diseleksi, ditapis, diayuk. Tu tinggal berapa orang? Akhir sekali penuh dalam qaryah kita, dalam daerah kita, dalam jajahan kita, dalam negeri kita dan negara kita, penuh dengan orang tak semaya. Bila manusia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, manusia jauh daripada sujud dan rukuk kepada Allah, manusia jauh daripada masjid, tunggulah saat kehancuran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Jika sekiranya sebuti qaryah, sebuti kampung tu beriman pada aku, mana tanda mau beriman pada aku? Mau ulang-ulangi mari di rumah aku. Zuhur mau mari, asar mau mari, maghrib mau mari, isya mau mari, subuh mau mari. Itu petanda mau beriman pada aku, mau teringat kat aku, mau kasih sayang cinta kepada aku. Nescaya aku akan buka pintu keberkatan daripada langit dan bumi. Kalau dah 80% tuan-tuan, Masya Allah. Ini bukan angka kecil. Tuan maaf lah hamba rakyat. Dah panggil sangat. Ramai orang yang tak semaya. Dalam kitab Al-Mawa'isul Badi'ah menyebut, rupa-rupanya mu ni adalah hamba dunia, bukan hambaku. Hamba royak ni tuan-tuan, rujuk kitab Al-Muhimmah wal Mawa'isul Badi'ah. Ni hak Rumi. Dia kok jawi tua pun ada juga. Dia ada 2 kitab dalam ni. Kalau di Kelantan, di Terengganu, selalu orang baca kitab ni. Kitab depan dia ni kitab Al-Muhimmah, iaitu himpunan hadis-hadis Nabi berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang isteri. Siapa dia nak jadi isteri solihah, antara kitab rujukannya sebagai panduan, tengoklah kitab Al-Muhimmah. Dalam ni mengkhabarkan bagaimana ciri-ciri isteri yang solihah. Terutama ibu-ibu di belakang. Nabi kata gini dalam kitab ni, nak cari lelaki yang soleh ramai. Nak cari lelaki yang soleh ramai. Tetapi nak cari seorang perempuan isteri yang soleh, soleh apa payah. Tahu maaf. Nampak? Nak cari soleh apa payah. Dalam kitab ni kata, sebenarnya mu adalah hamba dunia. Kerana dalam fikiranmu memikirkan tentang kehidupan, kebendaan, harta dan sebagainya. Mu tak ada pun mikir waktu pagi, dini hari lagi, aku bangun, aku nak jemaah subuh mana. Satu Muharram baru ni, sempena dengan Ma'al Hijrah, Masjid Kampung Hamba di Pasir Putih, Kelantan, mengadakan forum waktu subuh. Selalu orang buat kuliah subuh. Ni dia buat forum. Hamba salah seorang daripada panelnya, bersama dengan pegawai agama Kota Baru, Ustaz Fadli nama dia. Hamba teringat siapa kali ni ulasan daripada Ustaz Fadli, pegawai agama Qadi Kota Baru. Dia kata apa? Dia kata ada seorang ulama besar diminta supaya bagi tausiah, bagi tazkirah, bagi kuliah, bagi ceramah. Tapi ulama besar tu kata gini,
Dia kata minta maaf lah. Saya tak sihat. InsyaAllah lain kali lah. Orang ramai desok juga. Ulama-ulama lain desok juga. Kenapa? Kerana nak boleh jumpa dengan Tok Guru besar ni, ulama besar ni bukan sini. Cerita pendeknya dia pun gagah kan. Dia pun bagilah tausiah, bagi tazkir. Pasal kata tak apalah Tok Guru, bagi sikit pun tak apa sebagai mutiara kata. Langsung dia kata apa dia? Dia kata, tahu tak kita semua? Kita meletakkan Allah di kaki. Kita meletakkan Allah di kaki. Gagari orang. Dan termasuk ulama-ulama lain gagari. Macam mana ulama besar ni kata begitu? Sedangkan kita ni baca kitab juga, tak ada jumpa pun benda macam tu. Mengadu ke tueku. Mengadu ke tueku, bagi tahu ke tueku. Ulama besar ni kata geng-geng kita, popok kita ni letak Allah di kaki. Tueku kata, parok ni, tak boleh sipai ni. Panggil dia ke istana. Langsung panggil ke istana. Tueku berkata, better terima aduan. Ia mengatakan bahawasanya mu kata, popok kita ni letak Tuhan kaki, tak Allah kaki. Ya Allah, sungguh ke tak? Betul sungguh ke tak? Ulama ni kata, betul tuanku. Patik kata begitu. Tuanku kata, apa maksudmu? Apa maksudmu? Langsung ulama besar ni kata apa? Dia kata, tuanku perasan kata, segala arahan surahan Allah, segala hukum agama Allah, kita letak kaki. Yang ada dalam kepala kita ke apa? Allah Ta'ala suruh, kita berasa rajin, kita buat, kita berasa malas, kita sepak tepi kita. Sebelum tidur lagi, kita letak dah dalam kepala kita tentang urusan kita, bukan urusan Allah. Pagi esok aku nak urus urusan kerja aku. Pagi esok aku nak uruskan urusan cari makan. Pagi esok aku nak pergi makan mana yang di viral dalam Facebook. Jauh pun tak apa. Tak ada pun sekelumit dalam hati, pagi besok aku nak sembahyang subuh di masjid mana. Tak ada pun dalam kepala kita pukul 5:30 pagi aku nak bertahajud. Tak ada dalam kepala kita pun, dalam kepala kita, pilihan kita, aku nak jadikan jadual hidup aku sebelum subuh aku nak baca Quran. Aku tidak meletakkan kakaknya, tetapi aku meletakkan dalam kepala aku ialah cari makan, cari makan, cari makan. Nampak tuan-tuan? Ini satu contoh saja, banyak lagi surahan dan larangan Allah. Padahal kalau ulama besar tu kata kita meletakkan urusan Allah, hukum agama Allah, kaki. Sedangkan tak kita. Sedangkan kita mengharapkan keberkatan hidup daripada Allah. Sedangkan kita seharian dalam urusan kerja kita, dalam keadaan Allah Ta'ala tidak reda, tidak perkenankan kita dengan kelakuan dan cara kita berfikir. Macam mana nak mengundang keberkatan, rahmat daripada Allah Ta'ala. Sepatutnya umur supaya saya ni muslimin muslimah, dan umur supaya tuan-tuan ni, biarlah kalau kawan-kawan kita atau sesiapa sahaja nak cari kita, dia kata mudah ya nak cari siang-siang, mugi di masjid tu, mugi masjid tu, mugi zuhur pun ada, mugi asar pun ada, mugi maghrib pun ada, mugi isya pun ada, mugi subuh pun ada. Mudah ya nak cari dia, mugi masjid. Orang nak pergi jalan rumah dia tengok jam. Tak boleh pergi time ni.
Time ni dia duduk di masjid. Orang nak cari kita, cari di masjid. Sudah tentulah satu gambaran positif pada orang itu. Padan dah dengan umur kita ni. Waliyazubillah min zalik. Kalau orang nak cari kita, orang kata ke dia, mudah dia nak cari dia. Pergi ke warung tu. Pergi kedai restoran tu. Dia ada semua. Zuhur ada, asar ada, maghrib ada. Tutup dah warung tu. Warung yang tutup, dia ada. Rasa-rasa tokek kedai tu dah mati dah rasanya. Hak mati tu tokek kedai dia hidup. Agak-agak lagu mana tuan-tuan? Mudah ya. Bukan payah-payah sangat. Dan kita bukan nak babik dada, kita baik, kita bagus, mari masjid. Jauh sekali. Sebab kita tahu kita banyak dosa, kita mari masjid. Sebab kita tahu kita banyak salah dan silap dengan Allah, sebab tu kita mari rumah dia. Kerana kita memohon kemaafan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Taala kata, kalau mu nak suruh aku ampun dosamu, mari rumah aku. Mari rumah aku akan ampunkan dosamu. Aku akan gugurkan dosamu. Mu terniat saja dalam hati nak mari rumah aku. Lah litah nak mari masjid, nak pergi semaya Jumaat, nak mari dengar orang ngajar. Lintasan hatimu tak kubur pahala tu. Fama ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Walaupun sebesar zarrah, aku tukar pahala dia, aku gugur dosa dia. Mu pun mandi. Orang rumah pun bertanya, bang, kenapa mandi bang? Masjid nak itu. Mu mandi kerana nak mari masjid, nak mari rumah aku. Sedar atau tidak, mu memuliakan aku. Mu membesarkan aku dan mengagungkan aku. Mu nak cucikan tubuh badanmu daripada najis, daripada bau-bauan yang tidak enak. Sebab itu mu mandi. Memuliakan aku pasal mu nak mari ke istana aku. Aku tidak biarkan begitu sahaja muslimin muslimat. Setiap air yang mu cucur untuk mandianmu itu, aku akan gugurkan seberapa banyak, sebanyak air mandianmu. Nampak tuan-tuan? Tapi pokok kata hukum sunat ya. Pokokmu ni kan bunyi sunat tak? Sunat jah. Walhalnya mandian itu aku gugurkan bersama dengan dosa-dosa. Hebat ke tak tuan-tuan mari masjid? Sudah mau ambil wudu. Sudah tu mau ambil wudu pula. Tadi mau mandi dah. Dengan sabun, dengan sempo, beruh. Cuci dah. Tapi bapa mau ambil wudu lagi. Mu basuh mukamu sedangkan tadi mu basuh dengan sabun dah. Mu basuh kepalamu sedangkan tadi mu shampoo dah. Mu basuh kakimu sedangkan tadi mu beruh dah kakimu. Kenapa mau mengambil wuduk lagi? Mu mandi tadi, mu mencucikan tubuh badanmu. Dan mau mengambil wuduk itu mensucikan. Campur dua tu jadi cuci dan suci. Nampak? Mu mandi tadi menyucikan tubuh badanmu zahiriah. Dan mu mengambil wuduk mensucikan anggota dalamanmu itu. Mu sapuh di kepala supaya otakmu berfikiran, kepalamu berfikir benda yang positif, benda yang mendatangkan keredaan Allah. Bukan basuh sebagai basuh. Sudah mau mandi, mau ambil wuduk.
Waktu mengambil wudu itu, aku gugurkan lagi dosa-dosamu bersama dengan air titisan air wudu. Mau pakai pakaian, mau pilih pakaian yang cuci dan suci, cuci daripada najis zahir, suci daripada najis yang batin. Mu tak pakai kain curi, mu tak pakai baju yang curi, kerana mu tahu semaya sah tapi pahala tak boleh. Mencucikan, sucikan pakaianmu. Mu tahu tak? Setiap benang yang menutupi auratmu kerana nak sujud dan rokok padaku dengan pakaian yang comel loteng, aku haramkan setiap anggotamu yang menutupi aurat itu daripada dijilat api neraka. Allah Rabbi ya Karim hebat. Mu pakai bau-bauan. Hukum pekoh kata sunat ya. Mu pun berasa sunat sahaja. Walau hadis balik sunat itu. Aku akan datangkan malaikat bila mu keluar daripada rumahmu. Aku datangkan 2 malaikat sebagai pengiring eskortmu. Dan malaikat itu suka pada wangi-wangian. Sebab itu mu tak berasa jauh. Walaupun berkilo-kilo mu boleh mari, mu berasa dekat. Kenapa? Kerana diiringi oleh malaikatku sebagai pengiringmu. Hebat tak tuan-tuan? Mu tak terasa minyak kereta mu habis. Mu tak berasa malam yang gelap. Mu tak berasa kesejukan pagi dini hari mari subuh. Kerana mu didatangi dengan escort membawa mu ke rumah aku, ke istana aku. Bayangkan daripada sini nak pergi ke Seremban, ambil masa kurang lebih 45 minit atau setengah jam atau 1 jam. Tapi bila kita turun masjid ni, escort, traffic escort kita, Petroka escort kita, kalau 1 jam jadi 20 minit je, kalau setengah jam jadi 5 minit je, kerana orang lain tepi belakang dan kita tidak berasa jauh. Lebih-lebih lagi mu nak jadi tetamu aku dan aku datangkan escort untuk mengiringimu kerana nawaitu nak mari rumah aku, maka aku datangkan escort. Sebab itu mu tidak berasa penat, mu tak berasa letih. Tetapi kalau lihat pada fisikalmu, semaya nak berdiri pun tak boleh, nak berjalan pun tak cekap. Mari masjid semaya atas kerusi. Rupa-rupanya dalam keadaan macam tu pun, kerana kamu didatangi dengan 2 escort, kamu sampai juga. Tetapi bila mu tidak demikian, duduk sekirah masjid, kiri masjid, kanan masjid, belakang masjid, depan masjid, walaupun 3 langkah, mu tak akan sampai rumah aku. Mu akan berasa jauh. Zahir nampak tubuh badanmu dekat dengan masjid, tetapi hatimu jauh daripada rumah aku. Nampak musim-musim. Setiap langkah yang mau keluar daripada rumah aku gugurkan dosa. Gaji kira tak berapa langkah daripada rumah kita ke rumah Allah. Pergi balik kali 2. Berapa banyak aku gugurkan dosa. Bila musafar rumah aku, mau bagi salam kepada aku dengan tahiyatul masjid, musmaya 2 rakaat, musmaya sunat qabliyah, musmaya fardu-fardu yang tertentu, dan musmaya lagi sunat ba'diyah yang ada ba'diyah. Mu tahu tak? Tak adalah waktu yang paling banyak sekali aku gugurkan dosa hamba aku, iaitu ketika bersujud. Tak adalah waktu yang paling banyak aku gugurkan dosa hamba aku, iaitu ketika bersujud. Kenapa muslimin muslimat? Kerana di waktu itu hambaku, dia menghumbangkan anggota yang paling dia sayang sekali, nama dia muka. Tak adalah dalam banyak-banyak anggota yang kita jaga dan kita sayang, tak boleh nak main satu kali, muka lah. Kabar-kabar dia mari di rumah aku, berhadapan dengan aku, dia humbai muka dia. Dia letak atas orang pijak dengan kaki je kapet ni, tapi dia letak muka dia. Dan seraya dia mengatakan, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih.
Maha suci-Mu ya Allah, Engkaulah yang maha tinggi segala-galanya. Tidak sayugianya aku yang bersifat Al-Ghaffar, bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, tidak mengampuni dosa hambaku. Di waktu itu aku akan gugur-gugurkan dosa hambaku. Bila dia sudah ringan daripada dosa-dosa, langsunglah dia pun mula merasa ringan untuk mari ke masjid. Rupanya yang memberatkan kita ini kerana banyak dosa. Bila aku gugur-gugur dosa dia, dia sudah mula merasa ringan. Bila dia berasa ringan, lambat saja bunyi orang pasal mengaji Quran di masjid, dia sudah bersedia dan bergegas untuk mari ke rumah aku. Lambat bunyi muazzin azan, dia belorak nak mari semaya di rumah aku. Dan di waktu itu dia mula rasa kemanisan mari masjid. Dia sudah mula rasa kerinduan mari masjid. Bila tak boleh mari masjid, dia berasa seolah macam tak lengkap hidup pada hari ini. Pasal satu waktu pun tak mari. Bila dia sudah jatuh cinta, rasa kemanisan dan kerinduan mari rumah aku. Dan di waktu itu aku letakkan dalam hatinya ada masjid. Dan insya Allah bila dia mati nanti, di antara 7 golongan, satu daripadanya ialah orang yang hatinya tergantung di masjid. Mudah-mudahan muslimin muslimat kita termasuk dalam golongan ini insya Allah. Ya mukallibal qulub, sabbit qulubuna ala dinik wa ala ta'atik. Wahai pembalik hati, tetaplah hatiku di atas agamamu. Kalau malam ni mu pilih aku ya Allah, pilihlah aku sehingga akhir hayat aku menjadi tetamumu insya Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejadah ni kita start 7.30, sekarang 8.30. Boleh lagi tak Imam? Takut orang sini dia tak boleh lama-lama. Boleh ke? Nampak tak berapa angguk lah mana. Tu bangsa baru, tu ciri-ciri itu keberkatan. Fikir-fikirlah muslimin muslimat, di usia aku ni adakah fikiran dan hati aku ingat kena buat ibadat? Nak semaya Jumaat, nak belajar Al-Quran. Kalau di usia supaya kita ni muslimin muslimat tak baca Quran setiap hari, siapa dia nak jadi teman kita dalam kubur? Selalu saya bagi tahu dalam kuliah saya, tak malukah kita dengan Allah? Nak mengadap kita, diri kita dengan Allah. Allah Ta'ala bagi umur pada kita 60, 70 tahun. Tu Al-Quran Allah tak pandai baca. Tak menangis ke hati kecil kita tuan-tuan? Tak rasa bersalah ke? Bila mati nukanaki akan tanya, ma imamuka? Ma imamuka? Fahmu nak jawab Quran. Nukanaki kata tak usah duk mari belawak sini, aku jam apa pula. Atas dunia dulu saka imam, membaca pedak, reti pedak, pandai pedak. Tidak ada daya usaha untuk melangkah kaki untuk belajar Quran. Fahmu nak orang mendakwa imam aku ialah Al-Quran. Bagaimana tuan-tuan? Tak malu ke kita? Kita malu dengan manusia pasal takut manusia kata, Allah Pak Haji. Rupanya Pak Haji tak pandai baca Quran dia. La ilaha illallah Pak Haji. Malu kita kalau orang kata macam tu. Tapi kita tak malu nak ngadap Allah Ta'ala. Aku bui umurmu 60 tahun. Mudah ke dia? Mudah ke dia? Kita hantar anak kita sekolah daripada darjah 1 sampai darjah 6. Tu cikgu bagi tahu, cikgu darjah 6 kata, minta maaf bang, anak abang ni tak pandai menulis, tak pandai membaca. Kena duduk kelakar. Mari dalam kepala kita gelap. Mungkin waktu dia. Daripada darjah 1 sampai darjah 6, siapa menulis, tak pandai baca, tak pandai.
Habis binatang dalam lautan sebut kerana. Apa kita tak kata ke anak kita? Ni tahun bawa motor belok chassis atas ni. Khabar-khabar baca tak pandai, menulis tak pandai. Kita marah anak kita. Mungkin buat kerja sekali. Dia dia. Allah Ta'ala beri umur 60 tahun, 70 tahun. Quran aku tak pandai baca. Mudah ke dia? Mudah ke dia? Tak malu kita. Aku bukan suruh habiskan 30 juzuk. Kesedaran hatimu, insafmu itu, keinsafanmu itu, taubatmu itu, mula-mula mau melangkah kaki, mengorok langkah cari tutup bumi. Mam, ada free tak? Hari apa yang pun? Pakcik nak belajar Quran. Mam cakap je berapa nak? Pakcik rela bagi. Pakcik malu nak jumpa Allah, tak pandai baca Quran. Tapi pakcik nak belajar daripada alif bata. Cik Iman kata tak apa cik. Lepas asar, setiap hari Sabtu, pakcik datang. Tapi pakcik tak nak campur dengan orang lain. Pakcik malu. Tak apa Cik Iman kata. Ayo belajar alif bata. Keisapan tu yang mahalnya. Mulalah belajar. Alif bata sampai jin, yang kekoh ke jin mati. Cik Imam kata mati dah anak murid saya seorang. Yang kekoh ke jin. Tak apa, tak habis 30 juzuk pun. Tapi Allah Ta'ala nak tengok hatimu yang bertaubat, hatimu insaf, menangis hatimu kerana tak pandai baca Quran. Hening aku nak tengok. Walaupun mu ingat 30 juzuk, pandai baca 30 juzuk, tapi mu tidak jadikan bacaanmu setiap hari. Aku tak say juga. Kalau mu pandai baca Quran tapi mu riak, mu ujub, mu suma'ah, mu takabur, aku tolak amalanmu. Yang aku nak ialah keikhlasan taubatmu itu, istighfar dan taubatmu itu, keisafanmu cukup bernilai di sisi aku. Nampak tuan-tuan? Sebab itu hari ni tak pelik dah. Orang tua pergi belajar qiraati, belajar muqaddam, belajar itu, belajar ini, walaupun ni belah kali dah pergi umrah, walaupun pergi belajar dah Mekah dan sebagainya, sekarang orang sudah sedar bahawasanya inilah benda yang kita nak bawa. Tanda rezeki yang berkat yang kedua, tanda rezeki yang berkat yang kedua, kita mudah bersyukur. Kita mudah bersyukur. Alhamdulillah tuan-tuan. Tak ada masalah kita nak ibadat hari ni. Tak ada masalah. Tak ada gangguan. Nak mari sembahyang Jumaat. Kita nak pasal mengaji sebelum masuk waktu. Kita muazzin nak azan seluruh pelosok dengar. Silakan. Nak kuliah, bukan mic ini dalam ni saja, mungkin di luar sana dengar juga. Silakan. Banyak-banyak bersyukur kita. Kenikmatan yang Allah Ta'ala masih beri kepada kita, iaitu kita boleh beribadat dengan sebaik mungkin. Jangan beri dia sampai satu ketika. Nak buat ibadat pun jadi payah. Lihat saja Allah Ta'ala test dan cuba kita. Allah Ta'ala datangkan COVID-19. Allah Ta'ala datangkan COVID-19. Tapi dalam fikiran popok menggabih, KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia kata, Jabatan Agama kata, kalau Kelantan Maib, Malih Agama Islam Kelantan, Malih Agama Islam Negeri Sembilan, yang mengatakan kena semaya begini. Tak nampak pun mari daripada aku. Zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Berlakunya kerusakan di muka bumi, di lautan kerana tangan-tangan manusia. Kerana perangai popokmu. Masjid comel latih, masjid besar.
Tapi tak saya mari lagi. Tak saya jemaah lagi. Tak saya mari jemaah subuh lagi. Tak saya mari dengar orang ngajar lagi. Kalau semua pakat tak saya mari belakang, tutup rumah itu. Tutup rumah itu. Allah Ta'ala persebabkan. Tutup rumah itu. Jangan sore pun mari. Hari ini dalam sejarah, tak pernah buat masjid tutup. Tak fikir kita. Kita ingat ke KKM suruh. Kita ingat ke Jabatan Agama, Majlis Agama Islam Negeri suruh. Itu asbab sahaja. Hakikatnya Allah Ta'ala. Semua jangan pergi rumah aku. Ibu rumah aku iaitu di Kaabah. Mekah jangan pergi. 2 tahun tak boleh mengerjakan haji. Kita pun nampak pasal virus COVID-19. Kerajaan Arab Saudi tidak membenarkan melakukan umrah dan haji. Kita nampak. Hakikatnya Allah Ta'ala tak nak bagi kita pergi rumah dia. Muntasah pergi rumah aku. Mu bukan nak pergi buat ibadat. Mu nak pergi selfie. Mu nak pergi suka-suka. Mu duduk depan Kaabah duduk. Bahamu suruh bini mu ambil gambar. Mana yang mana? Oh, yang bapa ambil macam ni. Tengok abang nangis tu. Pahal. Kali orang Kelantan ni kali ni. Pun tengok, okey dah ni, okey ni. Bini pun kata, kita nak juga. Bini pula. Pun post dalam WhatsApp, dalam grup, atau dalam Facebook. Konon-kononnya isah lah tu dia. Balik-balik masjid tak mari. Sepatut mu duduk dalam Kaabah 150% konsentrasimu. Nangis air matamu mengenangkan dosa-dosamu. Tak mungkin suka-suka. Mengingat aku bodoh kalau salah kata. Jangan pergi semua. Jangan. 2 tahun Allah Ta'ala tidak benarkan. Jejak kaki di rumah dia. Tetapi Allah Ta'ala maha mendengar, maha melihat. Bisikan hati tua-tua. Yang sudah hatinya tergantung di masjid. Beratlah. Tak boleh jemaah. Kita selalu jemaah di masjid. Bila masa lama boleh semua di masjid. Berat kita ni tak jemaah ni. Berapa bulan dah kita tak jemaah. Tak sedap weh. Pak cik biasa jemaah. Pak cik tak sedap semaya kat rumah. Bisikan hati orang tua ni Allah Ta'ala maha mendengar. Allah Ta'ala perluaskan. Bolehlah mari semaya 7 orang. Boleh semaya 14 orang. Boleh semaya mengikut kapasiti masjid. Menyenangkan rintihan hati hamba-hamba aku yang hatinya sudah tergantung di masjid. Tapi boleh mu nak mari masjid. Tapi mu kena semaya duduk jauh-jauh. Renggang-renggang. KKM kata takut virus COVID-19 berjangkit. Berapa virus COVID-19 tu bodoh. Waktu semaya yang jangkit. Mu duduk kat motosikal ramai-ramai tu duduk isap okok. Bong. Virus bodoh tak jangkit dia kata. Mu tak ambil fikir. Kenapa aku suruh duduk renggang-renggang? Kerana aku nak gambarkan hati popokmu dalam masjid berpecah-pecah. Dia khabar kata. Dalam masjid ada 5 puak. Dalam masjid ada berpuak-puak. Boleh faham tuan-tuan? Aku nak tunjuk kamu popokmu nak geni. Sebab itu masjid aku tak boleh dibangunkan, dimakmurkan, diimarahkan dengan sebaik mungkin. Kerana dalam masjid berpecah-pecah. Minta maaf bukan di imam sini. Ada geng tu imam tua. Ada geng tu imam muda. Ada geng tu bila. Ada geng tu syiah. Hak tak ada geng pun ada. Pakai mari kawai tak ada geng mana-mana pun. Boleh faham tuan-tuan? 7-8 puak. Sedangkan dalam satu kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Sepatutnya seiring sekata, senada, sejiwa, baru Islam akan hebat. Rupa-rupanya puak-puakmu di zaman mutaakhir ini seperti buih di lautan. Orang Islam ramah. Orang Islam ramah tapi seperti buih di lautan. Mari ombak, hacul lebuh, habis. Puak-puakmu ramah puak-puakmu. Tapi musnyak ya apabila Islam dihina. Puak musnyak aja bila ulama dihina. Puak musnyak aja apabila Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina. Puak musnyak ya bila hadis nabawi dihina. Puak musnyak saja apabila orang kata masjid serupa yang berlaku. Puak diam ya. Tapi puak meramah tak boleh bertindak. Mu seperti buih di lautan. Nampak tuan-tuan? Ikut orang nak buat agama kita. Ikut orang nak buat hukum akam kita. Ikut orang nak buat ulama-ulama kita nak label dengan nama-nama yang tidak sepatutnya. Allah Rabbi ya Karim. Mu ramah tetapi hati-hatimu berpecah antara satu sama lain. Minta maaf tuan-tuan. Kalau beginilah keadaan, tunggulah saat kehancuran. Mengingat tuan-tuan, tak ada dah jalan yang boleh menyatukan. Marilah ke masjid dengan satu nada, seirama, sekata dan satu kalimah dengan satu yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Jangan widya Allah taala tarik nikmat ini. Dia Allah Ta'ala tarik nikmat ni, kita tak boleh nak beribadat seperti yang kita duduk hari ni. Hak ambo royak malam ni kelik tulis dinding di batu. Kalau panjang omong, kita akan dengar dan kita akan lihat. Kalau kita masih lagi tidak berada dalam satu kalimah, batu kita kena banyak bersyukur. Allah Ta'ala masih lagi menangguh musibah-musibah yang lagi hebat kepada kita. Mungkin orang depan hamba ni jauh perjalanan. Banyak negara-negara yang kita sudah ziarahi. Cuba kita lihat bagaimana kehidupan mereka. Nak buat amal ibadat setara mana. Tapi bila kita balik ke tempat kita, masih lagi rasa syukur, alhamdulillah. Jangan bidai Allah Ta'ala tarik. Muslimin muslimat mati Allah Ta'ala, kesempatan malam ni amanah royak sikit dah. Waktu hayat Nabi pernah tanya Jibril alaihissalam. Dia kata, ya Jibril, bila aku wafat nanti, aku mati nanti, aku tidak ada lagi di bumi, mu akan turun tak ke bumi? Mu akan turun ke tak? Learning sekarang ni mu turun kerana mu buat turun wahyu kat aku. Mu turun sekarang ni kerana perintah Allah. Tapi bila dah aku tak ada, aku tidak ada di bumi, aku sudah wafat, mu turun lagi ke tak? Langsung malaikat kata, ya Muhammad, bila Tuhan hamba ya Rasulullah wafat nanti, hamba diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi 10 kali. Supaya itu hamba tak akan turun lagi. Aku diperintahkan supaya mencabut 10 mutiara yang ada di bumi. Allah Ta'ala mengarahkan aku mencabut 10 mutiara yang ada di bumi. Lepas aku cabut 10 mutiara ini, aku tak akan turun lagi. Yang pertama, malaikat Jibril AS bagi tahu, aku mencabut keberkatan yang ada di bumi. Allah Ta'ala perintahkan pada aku supaya aku mencabut keberkatan yang ada di bumi. Aku mencabut keberkatan masjid.
Masjid besar-besar, comel-comel, indah-indah, tetapi tidak seindah jemaah yang ada di dalam. Aku tarik keberkatan yang ada di masjid. Masjid sudah tidak jadi tempat perpaduan dan menyatukan. Masjid sudah jadi tempat rebutan dan perpecahan. Aku cabut keberkatan yang ada di masjid. Orang-orang dalam masjid sudah tidak menjadi contoh kepada orang di luar sana. Aku cabut keberkatan yang ada pada ibu bapa. Ibu bapa yang ada hari ini tidak ada kualiti, tidak memberi contoh tauladan kepada anak-anak. Aku cabut harta yang ada pada mereka itu, yang aku memberi rezeki pada mereka. Mereka gunakan segala yang aku berikan itu adalah untuk keduniaan semata-mata, bukan membawa pada ke akhirat. Malam ni nak habis 10 malam ni, tak tahu pukul berapa sudah tak ingat. Pada suatu pepada. Tanda rezeki yang berkat yang ketiga, kehidupan yang berkat yang ketiga, mu mudah sedekah. Mu mudah sedekah. Mu jadikan sedekah itu adalah benda wajib dalam hidupmu, bukan sunat lagi. Walaupun hukum sedekah itu sunat, tetapi memperwajibkan dirimu, baik hok baik keruh, hujan panas ribut, satu hari mesti aku bersedekah walaupun berapa-berapa ringgit. Nampak? Hari ni 5 sen tak jatuh ke masjid. Mari makan pergi masjid sama. Bagus masjid tu, tiap-tiap lepas isyak ada jamuan. Makmur masjid tu, hebat jatan kuasa. Pandai dia cari baca. Tiap-tiap malam jamu. Pergi makan, tak payah bayar. Pas boleh bawa balik pula. Sumbangan kita banyak membicara tentang sumbangan masjid kepada anak mungkin. Tetapi kita tak tanya pun diri kita, sumbangan aku kepada masjid ke dia. Boleh kata begitulah diserata. Saya di masjid tu tidak bawa masjid kampung orang tu. Masjid kampung tu pakai miskin tiap-tiap bulan pergi ambil je barang-barang dapur, keperluan dapur. Hebat. Anak-anak yatim ke masjid kampung tu tiap-tiap bulan dia bagi peruntukan. Satu-satu dia bilang, masjid kampung kita loklah. Nah. Kita nampak sumbangan masjid. Terus kita tanya malam ni, apa sumbangan aku kepada masjid? Mari sembahyang jemaah pun RM1. RM1 pun ustaz dah ikhlas. Berapa? Mereka tak reti bila RM1 ke 10. Ingat kita yang ngaji sekolah. Dah mu nak luahkan lubang kuburmu melalui sedekah. Nak luah ke lubang kubur melalui sedekah. Dah kalau RM1, luah mana? Kalau RM10, lagi banyak, lagi banyak, lagi banyak. Cuba bayangkan masjid atas bawah sampai ke belakang jemaah. Kapasiti mungkin 5,000. Amal boboh lah 5,000. Cuba bayangkan RM10 seorang. Kalau RM10 seorang, kalau 5,000, berapa tubik sekali jemaah masjid dapat? Apa? Dah kalau 4 kali jemaah. Kira. Kalau RM10 atas RM5,000 jemaah. Ni duk main RM1, pakai jam mata. Pakai jam mata RM1. Ramadan tahun ni muslimin muslimat. Hebat Pak Cik ni. Dia bukan terimam pun. Dia bukan ustaz, bukan ulama, bukan tok guru. Orang kampung biasa ya. Sebelum Ramadan dia pergi ke masjid.
Dia nak pergi tukar duit kecil. Di masjid kan banyak duit kecil, RM1, RM5. Kalau 50 tu orang tu salah bubuh tu. Kalau 100 tu pagi esok dia main tanya balik, mam, ada tak yang negara 100 tu? Cik Imam kata ada satu, yang saya punya, saya tersalah. Dia tahu di masjid tu banyak duit hala. Orang Kelantan panggil duit kecil. Dia nak tukar RM600. RM600. 300 untuk bini dia, 300 untuk dia. Yang Pak Imam ni pula tak ada nak takat. Dia kata, awak dah nak tukar duit halus ni. Dia kecil. Puasa tak lagi. Air raya jauh lagi, dia kata. Dia ingat kena bagi air raya. Pak cik ni kata, tak. Dia kata, Mam, RM600 ni saya nak bagi ke isteri saya 300, saya 300. Bila mari Ramadan nanti, kami sudah berniat dan bercadang, berpakat, nak sedekah RM10 sehari. RM5 waktu mari semaya subuh, RM5 nanti mari semaya nak semaya tarawih. Cuba bayangkan, Mam. Setiap malam saya bubuh RM5 tu kena malam Lailatul Qadar. 83 tahun 4 bulan saya bersedekah. Lailatul Qadar bermula masuk maghrib sehingga kan jatuh matahari masuk subuh. Tak semesti 25 Ramadan, tak semesti 27, tak semesti 29. Bermula 1 Ramadan sampai 30, wallahu a'lam. Tuhan saja yang dapat mengetahui. Orang ada wawasan, ada teknik, ada perancangan, ada misi dan visi dalam bersedekah. Nampak? Tu dia mati sebelum Ramadan. Tak ada anak sedekah. Orang rumah dia pun royak ke anak-anak. Dia kata bawah batak arwah ayahmu tu ada duit tu 300 tu. Dia terniak dah tu nanti Ramadan nanti dia nak sedekah 10 hari sehari. Ambil dah terus sedekah ke arwah ayahmu. Nampak? Anak-anak pun kata gambar agak dia. Bagus arwah ayahku. Ada wawasan, ada teknik, ada taktik. Ada perancangan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah Ta'ala cukup suka sekali orang yang dalam fisabilillah menyusun strategi dalam susunan yang rapi. Saffan ka'annahum bunyanun marsus. Kita adalah ibadat, kita kena menyusun. Fardu takdir pun kalau mati, orang lain tu boleh meneruskan. Kalau bini dia mati, dia pula bayarkan anak. Tu bawah batang makmu tu ada 300 tu. Ayah bagi supaya Ramadan ni makmu sedekah RM10 sehari, RM10 sehari. Ambil dah piti bawah batang makmu tu terus sedekah ke makmu. Allah Rabbi ya Karim. Orang nak yak siapa ada perancangan siapa kita mau. Kita mari masjid tak rajin bawa duit. Yang bawanya ialah saat dengan con. You know saat dengan con? Sini tidak saat. Kau dan he sini. Oh, sorry. Lupa. Saatnya orang kampung ni orang bandar kan. Benson dan tapi tak naik atas masjid Ustaz. Kami tak naik. Kami tahu juga hukum dia. Kami letak dalam motor tu. Simpan bawah motor tu. Pun tunggu tinggal 2 batang. Ni mesti dah budak-budak tadi ni. Budak-budak tadi. Tak dek aku tak apa. Dek aku tak apa. Mampu. Nampak mesin. Dan tanda rezeki yang berkat yang keempat, iaitu keluarga bahagia. Syakinah wa sa'adah. Anak-anak kenal 5 waktu. Anak-anak pandang belajar Al-Quran. Anak-anak akhlak hebat. Itu tanda keluarga yang bahagia di sisi Allah. Minta maaf bapa-bapa, ibu-ibu yang mati Allah Ta'ala. Anak kita pergi menuntut ilmu, pagi-pagi lagi nak pergi sekolah. Anak kita turun daripada rumah dengan tidak semaya subuh. Masya Allah.
Nak pergi ke sekolah, nak menuntut ilmu. Ilmu nurullah. Tu anak kita tak semaya subuh. Logik dia akal ke tuan-tuan. Bahagia ke kita sampai ke akhirat. Anak kita tak semaya subuh. Kerja siapa nak pastikan anak semaya subuh? Kerja Pak Imam ke? Kerja jawatan kuasa masjid? Kerja ustaz-ustaz jekoh ke? Ustaz padai ke? Kerja qadi ke? Kerja mufti ke? Guru yang pertama dalam hidup kita ialah manusia yang bernama ibu dan bapa. Nampak tuan-tuan? Bahagia ke keluarga kita di sisi Allah? Urutan dia yang menyebabkan bapa yang anakmu jadi payah semaya, bapa yang anakmu ni payah baca Quran, bapa yang binimu pun demikian, danmu pun demikian. Allahu Rabbi ya Karim wal yasubillah min salik. Ini punca daripada keberkatan hidupmu. Segala yang kamu miliki itu tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kamu dapat itu bukan rezeki rupa-rupanya, tetapi istidraj. Mutukah rezekinya istidraj. Mutukah. Lagu mana mu nak suruh jadikan apa yang aku berikan padamu ini sebagai rezeki? Mu kena betul lain balik, alignment, balancing balik kehidupanmu. Biar dalam keredaan aku. Semua kecek kiramu, perkataanmu, kehidupanmu seharian, gerak laku, gerak kerjamu dalam redha aku, dalam aku memperkenankan apa yang kamu lakukan. Muslimin muslimat mati Allah Ta'ala, 1 jam setengah kita bersiaran. Mudah-mudahan lontaran hamba pada malam ini dapat memberi manfaat kepada ibu-ibu dan bapa semua. Hamba tidak asing sebenarnya di sini. Kerana dia ramai-ramainya hamba ada sahabat hamba ketika hamba bertugas dengan Felda. Hamba nak ucap terima kasih pada sahabat hamba. Bila dia dengar hamba nak mari sini, dia WhatsApp kat hamba. Dia alu-alukan. Antaranya Haji Arif, bekas pengurus Felda, yang sama-sama hamba menjadi motivator ketika kursus-kursus Felda. Bekas bos hamba di pejabat Ustaz Tahir Lom ada bersama juga meraihkan kehadiran hamba. Sepatutnya dia yang selayuk sini, pasal dia sudah masuk dengan orang Negeri Sembilan. 40 tahun dia bertugas di Negeri Sembilan. Patut dia kecil Negeri Sembilan pun boleh dia. Tak tahulah bini dia tu orang Negeri Sembilan ke hak nombor 1, hak nombor 2 dak lagi. Ni baklah dengan bini dia mari ni nak lucu tadi. Dan mungkin ada lagi staf-staf Felda sini, hamba minta maaf banyaklah. Jadi hamba rasa itulah saja yang mampu hamba sampaikan. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Akhirnya aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, ya Tuhan kami, kamu nak bagi ilmu kepada kami, ya Allah. Bagilah ilmu yang memberi manfaat kepada kami dunia dan akhirat. Wariskan thayyibah, kau nak bagi rezeki kepada kami, ya Allah. Bagilah rezeki yang halal dan penuh keberkatan. Wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala amal ibadat kami yang tak seberapa ini. Mudah-mudahan kami tidak menjadi manusia yang rugi dunia dan akhirat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.